Siap tutup mic. Okey. Kak. Boleh dengar tak? Ya. Okey. Macam mananya? Okey, macam mana nak ajar guna Google Meet ni? Kalau aku nak Okey. ajar Maths lah. Kalau kau nak ajar Maths pakai Google Meet okey aku Ya. present aku punya ni jap. Okey. Okey, mula-mula macam kau buat tadi tu. Yang kau buat link tu. Okey. Okey, buat link tu. Lepas tu kau letak dalam Google Classroom. Nanti budak klik aja link. Okey. Okey, dia akan terus masuk. Alright. Lepas tu bila budak dah masuk, pastikan budak masuk sebelum kelas mula. Katakan kau set kelas pukul 5, budak kena ada dalam tu pukul 4.45 dah ada dah. Oh, maknanya budak tu kena ada dulu. Budak tu kena ada dulu sebab engkau tak nak bila kelas engkau berjalan pukul 5, ada yang pakai Gmail lah apalah duk minta masuk. Okey. Kalau macam tu aku dah tak layan dah. Lepas tu kan bertalu-talu lah masuk dalam WhatsApp engkau tu. Cikgu saya try tadi dia gitu. Okay. And then bila yang tu dah settle, pesan dengan dia orang mute mic. Kalau dia orang tak dengar juga engkau boleh mute kan. Kalau dia orang buka balik, engkau remove terus daripada group tu. Jadi maknanya sebelum mula engkau dah kena bagi dah dia punya apa kita kata rules. Ya, rules and regulation tu. Kalau dia tak boleh follow, kita akan remove dia. So maknanya dia rules dia tu yang pertama mute dulu ya? Mute microphone. Okey. Okey. Lepas tu dekat ni kalau kau tengok dekat skrin akak ni ada gambar people kat atas ni. Kat situ ada 4 orang tu. Bila kau klik dekat people tu, okey. Kau nampak kat sini, ni contohlah. Yang ni kau tengah bercakap kan. Jadi kau nak mute, kau suruh dia mute, dia tak mute, mungkin dia tak jumpa budak kan. Kau pergi sini, kau mute kan dia. Okey, kalau kata dia tak dengar. Okey, jadi kau remove. Nampak ni. Yang ni aku tak boleh remove kau ni. Okey. Okey, contohnya siapa yang seorang lagi ni pun sama. Jangan remove. Tak boleh remove. Jangan remove. Sepatutnya boleh, kita boleh remove participant. Aku pun tak faham kenapa sekarang. Sebab dulu kau ada remove, kau ada ban. Kau boleh. Tu tak tahu. Jadi kena tengok balik sebab dia tulis sini tak boleh remove. Sepatutnya kita boleh remove yang mana yang kita tak. And then guna ruangan chat ni, kalau ada apa-apa dia orang nak tanya ke, tak dengar ke, dekat sini. Jangan sesekali buka mikrofon. Cikgu saya tak dengar cikgu. Kita tak nak. Jadi engkau kat situ juga. Jadi engkau kena present ni, present screen. Kau klik dekat sini ni present entire screen, lepas tu kau tunjuk dekat budak. Kat mana chat tu? Kadang dia tak mana cikgu, dia tak tahu kan. Tunjuk kat situ, jadi apa-apa type dekat bawah ni. Yang tu. Okay. So satu yang tu dah. And then kalau kau perasan kat sini, akak punya screen atas ni tadi, bila klik people ni, kau nampak kat sini ada tanda. Ini meeting. Dia punya attendance. Okay. Akak boleh attendance. Tapi yang ini kita punya extension. So kau pergi dekat Chrome extension, engkau type extension untuk Google Meet, dia akan keluar banyak-banyak. Salah satunya attendance ni lah. Macam mana? Lepas tu application kat atas tu dekat atas tu kau buka satu tab baru. Kau cari extension for Google Meet. Nanti dia akan keluar kat atas ni.
Okay, satu contoh yang ini Google Meet Grid View ni. Okay, Google Meet Grid View ni bila pakai yang ni dia akan jadi ni kau nampak kat sini sekarang contoh aku highlight speaker, kau akan nampak orang bercakap tu gedik-gedik. Okay, ini katakan aku nak masukkan gambar aku, jadi sekarang kau nampak gambar aku pun ada kat dalam ni. Okay, jadi kau nampak bila aku highlight, bila kau bercakap, kau punya muka pun highlight juga. Ini untuk highlight speaker. So kalau buang, aku bercakap pun tak nampak. Okay. Enable screen capture mode. Okay, kalau klik yang ni, maknanya dia akan lock kita punya video dekat place and then pop. Okay. Yang tu. Apa maksud dia? Maksudnya macam mana? Enable? Screen capture. Dia boleh capture kita punya screen. Oh, dia tangkap gambar semua? Tapi disable name, locks video in place, yang ni kena ni lah sebab sebelum ni aku tengok tak ada pun ni. Ini baru keluar ni, aku kena study balik lah. Sebelum ni ada 4 ni je. Okay. Alright. And then ada lagi satu. Kau tengok ni Crisp ni. Dekat atas ni. Crisp. K-R-I-S-P. K-R-I-S-P. Okay. Yang ini ni kita nak reduce dia punya ni. Reduce dia punya contohnya macam ada bunyi buzzing, macam bunyi langau tu kan. Kadang speaker kau ke apa tu, kau pakai yang ni. Bila kau buka Google Meet je, dia baru dia boleh on. Crisp ni. Tadi aku lupa nak sign in dulu. Okay, yang tu. Satu. Okay, attendance ni, mana attendance ni banyak sangat kat ni, Meet attendance. Yang tu yang tadi attendance yang dekat sini ni, yang merah tu. Jadi maknanya dekat sini kau tak payahlah nak create Google Form. Siapa masuk, siapa tak masuk. So kalau klik tu, tak nampaklah nama dia kan? Sebab dia pakai ID sekolah kan? Kalau ni dia pakai ID sekolah, yes. Tak nampaklah sebab kau pakai temporary ID ni. Yang tu. Jadi kalau kata takutlah nanti kan ada yang kata tak boleh masuk Google Meet, kau benarkan Gmail, baik kau buat form. Kau buat form, kau share dengan diorang kena isi form tu, masuk. Ini form kehadiran. Okay. Okay, yang tu pasal Google Meet lah. Dah present, and then one more thing. Lagi satu yang akak suka buat, record screen. Bila kita beritahu, okay sekarang saya nak mula, so kita pun klik present kita punya screen, lepas tu kita record. Okay, record ni maknanya each time kalau kata nak rujuk balik, budak-budak nak rujuk balik, dia boleh tengok dekat record tu. Record screen tu dia akan ada kat mana? Dia nanti akan masuk dalam kita punya Google Drive. Oh, masing-masing ada dalam Google Drive. Ada. Okay, tapi kadang budak ni dia tak tahu. Dia ada dalam Google Drive, dia dekat situ folder tu Meet kot, tak salah tajuk dia. Meet recording, dia ada kat dalam tu. Ada dengan tarikh apa semua. Tapi yang biasa aku buat, lepas recording tu dah siap, dia dah jana, dah ada dalam tu, terus kita share masuk dalam classroom untuk dia orang tonton. Kalau kata nak ulang balik, tonton kat situ. Okay, so itu satu cara. Okay, lepas tu apa yang pakai, selalu aku pakai Jamboard. Jamboard tu biasa kita ambil kat sini lah. Okay, Jamboard sebab aku dah biasa pakai, dia ada dekat sini lah, Jamboard. Alright. Sebab aku pernah tengok pakai ni. Jamboard ni kau conteng-conteng dekat atas tu. Okay, salah satu contoh lah yang ni. Yang aku buat untuk tambah tolak macam ni. Okay. Pelajar tu dia boleh interaksi kat situ kan? Dia boleh interaksi dengan syarat kau share benda ni. Okay, soalan dia. Benda ni kalau katakan bila kau buka, aku tak boleh terus tulis kan? Engkau boleh terus tulis kalau kata aku dah share link ni, tu aku dah bagi link tu kat engkau. Oh, okay.
Maksud kau terus tulis maknanya macam kau partisipan ke kau cikgu mengajar? Participant. Macam untuk budak lah. Engkau Contohnya kalau kita nak bagi untuk budak. penerangan kan. Mestilah nak bagi Ha, penerangan dulu kan. ya, okey. Ini contoh aku bagi nota, lepas tu aku tunjuk cara. Ni aku conteng sini ni. Okey. Jadi ini kau kena share. Share dia punya link, engkau buat dia budak-budak boleh edit. Lepas tu engkau pergi dekat Meet, engkau pakai chat ni tadi. Kau pakai chat, engkau paste dekat chat. Jadi budak akan klik dekat link chat tu. Jadi kau akan tengok dekat engkau, lepas sorang masuk. Lepas tu aku bagilah soalan contohnya, bila aku nak share tu, maknanya ada tempat aku suruh dia orang buat. Contoh macam latihan yang ni aku tukar gitu, aku buat dekat tempat lain ni. Aku bagi soalan pakai PDAC. Itu yang tinggal tu. Okay, jadi budak dia akan conteng lah. Ada satu aku punya Jamboard memang aku bagi budak-budak conteng. Okey, nak tanya soalan. Okey, budak tu bila cikgu tunjuk satu soalan contoh ni. Okey, budak akan conteng tu maknanya semua budak boleh conteng pada kertas yang sama ataupun macam mana? Okey, yang aku buat soalan aku suruh dia orang salin dulu dekat buku ke kertas ke apa. Lepas tu aku tunjuk dekat dia orang, slide ni engkau boleh pergi dan pergi. Okey, contohnya aku bagi tahu. Okey, untuk slide nombor 5. Okey, aku pun cakap, aku tengok dalam tu siapa ada. Okey, yang ni untuk budak ni, slide nombor 5. Aku pun conteng nama dia ataupun kau pakai ni, sticky note ni. Kau type nama dia. Lagi senang. Lepas tu kau tempel. Ini orang ni punya. Kau pergi ke sebelah. Siapa punya pula? Okey, kata 3 orang kau nak. Okey, yang ni, yang ketiga orang ni pula apa? Okey, jadi lepas tu kau bagi dia orang masa buat, sambil tu kau bolehlah tengok apa yang dia conteng kat situ. Kita boleh tengok. Sama-sama tengok. Orang lain jangan masuk campur. Setakat ni budak aku okey lah. Dia dengar cakap lah. Kita tengok behave budak tu jugalah kan. Yes. Okey. Tapi biasanya benda baru kau tak takut tau. Sebab benda baru, budak dia akan dengar cakap kau. Sebab dia takut nanti lain kali kau tak buat dah, dia tak boleh cuba pula. Okey. Gitu. Okey. Yang ini Jamboard lah. Okey, sekejap ya. Nak tanya. Okey, maknanya contoh kalau katakan kita nak buat penerangan. So kita bagi penerangan dekat yang pertama tu, okey kita terang-terang baru kita share ya. Yang ini aku terang ni tak share lagi ni. Bila ada latihan nak suruh dia orang buat, baru aku share. Okey, nak share tu kita share, lepas tu link tu masuk je dalam Google Meet tu, dekat dalam chat tu. Ya, betul. Kalau nak share siap-siap, tapi link kau jangan ni lagi. Maknanya kau share, kau copy link, kau letaklah dekat kau punya sticky note dekat luar ke, kau punya memo pad ke, word pad ke. Kau dah save siap-siap kat situ, tak payahlah kejap lagi kau nak share. Sebab Jamboard ni kadang-kadang dia hang tau. Bila kita main sekali dengan Google Meet kau share, dia tak bagi kau share. So tapi dia punya link share tu sama je lah kan kalau kita dah setting awal tu? Yes, sama. Tak ada masalah. Okay, Jamboard Jamboard. Jamboard. Sebab ada juga try hari tu buat dengan Diana. Cuma tak ada team macam nak apply tu dalam Meet tu kan. Dia Jamboard ni satu suka sebab dia ada kita panggil macam pointer ni. Jadi kita boleh bagi tahu kat ini apa benda ni, tunjuk dekat dia kan. Jadi dia nampaklah sikit dia ada bergedik-gedik gitu. Ni ke apa benda kita tanya dia ni, kita panggil apa. So kalau budak kan dia nak interaksi guna handphone pun tak ada masalah, dia boleh guna jari je kan? Boleh guna jari. Dia boleh guna jari. Tapi mungkin budak dia tak biasa, dia jadi pelik lah sikit, dia jadi pening. Tapi boleh guna jari, aku dah try dah. Kau klik je pen ni, lepas tu dia ada colour banyak sini kan, jangan kau pilih putih, mudah lah. Lepas tu pakai je jari, aku dah try buat pakai telefon tu. Sebab kot telefon pun dia ada kalau dah kena install dululah telefon.
Oh dia maknanya Jamboard ni dekat dalam telefon pun kalau katakan pelajar tu dia nak guna telefon, dia kena install lah dalam telefon ni lah. Jadi maknanya engkau katakan hari tu kau dah tahu dah kau nak ngajar pakai apa, Jamboard. Jadi kau pesan siap-siap kat budak ni. Yang mana pakai telefon, pergi dekat engkau punya Google Play tu ke, Play Store ke, install Jamboard. Yang tu. So kalau pakai telefon ni senang je, nak siapa yang ada stylus pen tu lagi mudah. Okay, faham. Alright. Okay, so ini Jamboard Kira-kira macam whiteboard lah kan? Dia macam whiteboard, yes. So ni lagi satu aku nak tunjuk ni, whiteboard pun ada juga. Kita kan dapat free Microsoft 365 kan? Ya ke? Ya, kita dapat free. So ini ramai orang tak tahu. Masuk portal kita. Okay, ni dekat portal ni, bila kau log masuk. Okay, lepas tu kita guru, kita pilih guru lah. Okay, ni menu guru. Kau pergi dekat aplikasi, kau pilih Microsoft. Untuk budak pun sama. Dia pergi menu guru, suruh dia pilih Microsoft pun free. Ya. Free. 365 dia free. Jadi dia tak ada alasan dah, cikgu saya tak ada Word, saya tak ada itu. Cakap dengan dia boleh pakai online, 365 free. Oh, termasuk dengan Microsoft Teams tu sekali. Semua tu lah yang dia tunjuk tu. Sampai 9 benda tu. Ya, semua ni. Iya, sampai 9 benda ni. Semua ni. Okay. Jadi yang ini, contohnya kalau kau nak tukar daripada Jamboard, kau nak pakai whiteboard. Sama. Kau dah biasa pakai whiteboard kan? Whiteboard biasa pakai kan? Tak, okay. Dia lebih kurang je bendanya dengan Jamboard ni. Cuma whiteboard ni sama je. Kelebihan dia apa? Dia sama macam whiteboard kat sekolah. Whiteboard kat sekolah. Kelebihan dia gini. Okay, ni contoh aku kan tarik. Sebab aku rasa dia lagi smooth daripada Jamboard tau. Cuma dia tak ada dia tak ada apa yang kita panggil sticky note, dia tak ada lepas tu dia tak ada pointer, dia cuma ada pen 4 color ni dengan pemadam. Lepas tu kalau katakan kita nak ada gambar-gambar daripada luar nak masuk dalam tu boleh? Tak boleh. Kat sini tak boleh. Aku tak try lagi. Boleh lah sekali. Dan kau dah cakap gitu kan, acik kita try sekali. Mana gambar aku nak ngambil. Masalah sini aku nak Kan kadang-kadang contohlah kita kan buku teks digital kan, dalam buku teks tu dalam PDF kan. Lepas tu kita nak ambil contoh-contoh, kata ambil lah gambar apa-apa kan. Kita nak capture masuk kat dalam tu, boleh ke macam itu? Aku try sebab aku pun tak pernah try dekat ni. Dekat whiteboard ni. Kau tadi kau ada masukkan gambar kan? Kalau Jamboard tu boleh. Sekejap, aku try ambil gambar dekat Jamboard ni. Baru ni aku ada buat rakam video pakai note OneNote kan? Okay, pakai OneNote. OneNote pun kalau kau pandai pakai, cantik. Aku pakai OneNote, jadi tapi tak buatlah, tak pakai Meet. Sebabnya tak reti nak tu lagi. Jadi tu yang nak tanya apa yang boleh guna apps tu kan? Tak boleh lah. Tak boleh? Tak boleh. Yang titik-titik banyak belah kiri tu apa? Aku dah try dah, tak boleh. Memang tak boleh. Titik-titik banyak belah kiri ni. Belah kiri tu. Ini tu apa? Ini nak pergi dekat kau nak pergi ke Word ke apa ke. Oh maknanya dia memang whiteboard kosong je macam gitu? Dia betul-betul macam whiteboard sekolah. Jadi kalau kau tengok whiteboard ni, ini bila kau klik sini, kau boleh gerakkan dia. Oh. Kau boleh gerakkan dia. Maksud dia gerak? Kau boleh gerakkan dia. Contoh. Inilah kebesaran whiteboard kau. Banyak tu je lah ya? Jadi inilah besar whiteboard kau, satu whiteboard kau. So lepas tulis padam macam tu? Dia macam whiteboard seketul kita.
Gitu. Dia So also kalau buat macam aku suka pakai Jamboard lah sebab Jamboard dia slide. Apa dia kau cakap? Macam aku suka pakai Jamboard lah walaupun Jamboard tu kecil tapi sebab dia ada slide. Jadi kita boleh move dari satu contoh ke contoh yang lain. Kalau macam yang ni, pelajar boleh tulis? Yang ini pelajar boleh tulis ke tak? Aku rasa boleh sebab sini ada share. Jadi kau boleh share, nampak? Create sharing link. Jadi kau boleh bahagikan kepada berapa petak. Macam kita buat kat sekolah. Maknanya dia boleh interaksi jugalah kat situ. Boleh, dia boleh interaksi juga. Kalau kau tengok setting ni, kau pun boleh letak apa dia punya background lah. Itu import, export image tu? Export, ini export image. Export image, mari tengok apa benda. Export image whiteboard kau. Whiteboard kau yang kau dah buat tu. Tapi dia say dalam apa tu? SVG. SVG tu tak tahulah apa benda setting dia. Kalau buka ni nak pakai apa? Oh, online. Online. Hari tu kan. Hari tu ada Diana, dia kan aku cakap aku try guna Jamboard tu kan. Jamboard tu, Jamboard macam Jbond kan. Okay. Jamboard tu, jadi aku tulis page ni, dia tulis page lain. Dia boleh macam interaksi tu macam-macam page ya. Maknanya dia tak mengganggu. Tak ada ganggu. Sebab tu tadi aku cakap, bila kau nak suruh contohnya soalan yang sama 3 orang murid buat. Okay, ni nampak dia slide ni atas bertukar ni. Bertukar. Jadi contoh soalan yang ni, ni Aini kau buat. Okay, kau beritahu Aini, cikgu letak dah nama kau kat sini. Okay, kau pakai sticky note ni kau letak Aini. Okay, kau save. Alright, cancel yang ni, kau gerakkan Aini ke sini. Okay, Aini ni kau punya. Lepas tu yang ni, kau letak Dolah. Jadi kau buat lagi sticky note. Okay, tukar Dolah punya kala hijau. Okay, kau buat Dolah. Okay. Okay, contohlah. Right, jadi bila kau beritahu kat budak tu, okay, Aini kau tengok dekat slide yang ada nama kau conteng situ. Okay, Dolah, kau selesaikan yang ni. Jadi dia boleh. Pada masa yang sama dia buat, dia tak kacau. Dia tak kacau. Macam yang tadi tu maknanya kita kena kalau whiteboard tadi tu maknanya kita suruh baru dia orang buat lah macam tu kan. Lepas tu padam, lepas tu buat balik macam tu kan. Kalau macam whiteboard ni kau kena bahagikan lah. Bahagikan macam biasa. Kau kena bahagikan space. Mari kita whiteboard kita kat sekolah tu. Whiteboard kat sekolah kecil sekarang. Whiteboard kecil sekarang. Dulu besar. Dia pakai yang belah 2 ke apa? Tak tahu ni, tak ada bajet. Tak tahulah. Pattern baru kot. Aku tak tahu sangat jugalah. Sebabnya dulu boleh bahagi 3. Sekarang dia boleh bahagi 2 je. Kalau bahagi 3 jadi sempit. Sebab macam sekolah aku masih yang panjang tu lagi. Kan ada yang pattern yang panjang tu. So dia macam dia punya board dia tu, notice board dia tu kecil kan? Kan? Yang notice board dah besar. Mungkin dia buat untuk apa nama tu, screen ke apa, tak tahulah. Mungkinlah dia ada cara dia, tak tahu. Tak tahulah. Sebab dia sekolah baru kan. Apa dia punya selamat pentadbir dia tak tahulah. Mungkin juga kot nak suruh cikgu pancar-pancar PAK 21. Nak jadi sekolah TS 25 ke. Sekolah aku TS 25. Padan pun. Sebab nak jadi sekolah TS 25, dia kena ada benda-benda tu dulu baru boleh. Ya ke? Antara dia punya ni, masa awal-awal dia nak minta lah. Sebab TS 25 kan dia macam engkau orang betul-betul mempraktikkan PAK 21. Jadi dia kena banyak, ada ICT, ada apa yang tu. Oh ya ke? Tapi tak tahulah, tengoklah. Aku tak faham sangat benda lah tu. Baru masuk dulu. Baca sekolah TS 25 tak semua pun gitu. Beberapa buah je lah. Yang lain
Masa itulah. Lepas tu? Okay. Yang ni settle whiteboard Penggunaan dia sama juga. Okay. Cuma aku rasa penggunaan di sini masih smooth banding dengan dekat Jamboard. Dia senang lah kalau guna mouse tu senang. Senang menulis. Senang, ya, guna mouse tu senang. Sebab macam aku tak ada stylus pen kan, jadi aku pakai mouse. Lenguh jugalah tangan ngajar. Lepas tu nak padam dia pun besar. Kalau macam yang Jamboard ni payah. Pen tu dia boleh setting lah. Yang pen tu yang macam Jamboard ni kau kena pilih color. Kan? Lepas tu pen kau boleh pilih-pilih pula. Brush ke apa ke, broad ke, marker ke, highlighter kau boleh pilih. Tapi kalau dekat apa ni whiteboard ni, pen ini aja. Black pen, red pen, itu je. Dia tak ada marker, tak ada apa. Dia seolah-olah kau pergi ke sekolah, kau bawa 4 batang je marker. Hitam, merah, hijau, biru. Lepas tu pemadam whiteboard 1. Gitulah. Butir macam kau kat sekolah lah. Kalau kau nak pengalaman lama kan tak mengajar kan, boleh. Okay. Alright. Okay, yang tu satu. Satu lagi, maknanya kalau ada yang macam tak reti lah nak pakai yang ni kan, nak menggodehkan tu apa, pakai PowerPoint. Online pakai PowerPoint online tadi sama juga, ambil tu juga dekat dalam kita punya yang ni tadi, PowerPoint ni. Semua kita pakai yang online. Jadi tak ada lah cikgu nak beritahu saya tak ada ni, saya pakai yang Kingsoft lah apalah. Kan. So budak-budak memang ada. Ada sayang, OneNote ada. Kalau kau pakai Teams ni, kau pakai Teams kan? Kau pernah try tak? Pernah try. Dia macam menarik Teams tu tapi boleh pakai ke ID tu? Boleh. Memang free lah weh. Sebab aku install lagi Teams tu menarik sebenarnya. Okay, tengok sebab aku dah install dah dalam desktop aku. Aku tak install dalam desktop. Saya dah handphone. Tak ada masalah. Sebab macam Meet, dalam handphone dia macam susah sikit kan. Macam yang ni, kau nak simpan bahan apa semua, dia dah macam ada satu storage kan untuk kelas engkau. Kau punya note, okay, yang ni latihan, apa benda. Jadi budak klik je kat situ. Lepas tu dia ada chat tempat yang untuk chat punya. Sebab tak pernah try lagi dalam PC. Cuba try dalam phone. Dalam web sama juga. Aku baru install ni, selalu pakai web je. Selalu kau pakai apa? Selalu aku pakai Teams dekat web ni je. Aku klik ni on web ni je. Ini baru aku install. Sebab sekarang ni, macam yang ni, bila kau dah habis kata kelas dengan budak-budak kau boleh remove semua sekali. Tak payah tunggu dia keluar. Kadang dia orang nak bye-bye, tak sudah bye-bye. Jadi sebab kau terus macam Meet juga kan? Ya, dia sama. Sama macam Meet juga kan? Sama. So maknanya kita boleh pakai lah, maknanya pakai ID yang tu lah kan? MOE, pakai ID MOEDL tu. Sebab aku try pakai email apa aku pakai tu Google Aku masalah aku punya komputer ni pun macam nak kena baru dari tadi loading, aduh letih lah. Bukan PC ke apa? Laptop? Laptop lah ni macam nak kena tukar baru je dah. Beli ni lah Surface. Mainlah tajam sikit. Aku beli second hand. Kau beli second hand Surface? Berapa? 1,000 lebih. Boleh lah. Mana yang Surface Pro 4? 3? Sekejap aku tengok. Aku ni tengah pakai Surface aku pakai pen biasa pula. Aku beli dekat apa nama tu? Shopee, Lazada. Kedai dia dekat KL. Okay. Dekat KL pula kat Ampang.
Oh, engkau pergi kedai lah sebelum PKP ya ni. Sebelum PKP. Nasib baik sebelum PKP. Jadi senang sikit sebabnya aku ingat memanglah nak ajar pakai, nak ajarlah pakai ni lah teknologi ni. Tapi aku ni nak ajar tu tak reti, faham tak? Tapi okey lah tu ada. Ini aku ni pun duk meriki jugalah ni. Nanti aku share link Shopee kat kau. Kau tengoklah. Sebab dia ada warranty. Warranty berapa lama? Setahun? 3 bulan? 3 bulan ke 6 bulan. Ada 6 bulan. Bukan refurbish lah kan? Second hand kan? Kan. Boleh tengok. Aku suka pergi tengok. Puas hati sikit. Oh. Sebab susah lah time PKP ni. Semua dia kata tak boleh nak hantar barang. Lepas tu kadang dia orang tunggu barang daripada ni pun tak sampai-sampai. Jadi lambat lah. PM dulu. Aku pakai ni okey sikit sebab tu aku pakai OneNote tu. Aku kan kalau ada video aku rakam baru ni tu. Jadi kau terus masuk dalam OneNote. Aku masuk dalam aku buat dalam OneNote, aku tulis kan pakai tulis kan. Sebabnya lepas tu tulis jadi aku pun post dekat YouTube. Jadi aku share link YouTube tu je lah. Sebab kawan aku pakai Surface. So dia tak pakai Meet, dia pakai ni Microsoft Teams lah dengan budak-budak dia. Sebab dia duk tanya aku, boleh ke pakai Teams? Boleh kata. Lepas tu dia kata dia dah create dah. Kalau budak boleh join okey. Tapi budak boleh join kan? Budak boleh join pakai ni. Cuma cikgu ni tak semua ada Teams. Setakat hari tu kita orang try test, bila invite, ada cikgu tu bila dia klik Teams dia kata ID anda tak boleh lagi ni. Maknanya dia keluar orang ni dulu, lepas tu group ni dia batch by batch. Dia bagi kebenaran. Itu masalah Microsoft ni pula. Oh aku tak tahulah pula aku ni boleh ke tak. Kau tengoklah boleh ke tak. Sebabnya try pakai itu pakai email BTP Encel kan. BTP Encel macam boleh je. Sebab dia kalau email organisasi dia okey. Dia kena pakai yang tu. Macam email Pencil, email e-didik. Boleh lah. Email e-didik ke apa betul. Macam apa kau punya email personal pun boleh juga. Kalau kau ada Outlook ke Hotmail ke Live ke. Tapi dia limited lah. Yes. Dia kalau organisation ni sama macam Meet lah. Meet kan Gmail tak boleh. Kau boleh jadi participant je. Kalau kau ada G Suite punya ni baru boleh ada, engkau boleh buat meeting guna Google Meet. Gmail biasa tak boleh launch meeting. Dia boleh jadi participant sahaja. Maknanya kalau contoh kalau katakan kita buat Meet pakai Meet ni. So ada parents tu dia dia kata dia dia susah nak pakai email budak anak dia. Dia boleh masuk tak? Dia pakai? Boleh, dia boleh masuk. Tapi nanti kau akan masa ni dia akan keluar kat sini admit dia. Tolong benarkan dia masuk. Jadi kau kena klik admit baru dia boleh masuk. Kau tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk terus. Okey Kak, sekarang saya nampak kan, Akak ni tulis presenting. Maknanya Akak yang akan yang boleh tu. Maknanya tadi saya join je. Kan betul tak? Kalau cikgu presenting. Bukan, presenting ni sebab tadi ni aku tekan ni aku present screen kan? Sekarang kalau aku stop presenting baru kau tak nampak presenting tu. Okey, barulah nampak. Okey. Sebab bila presenting tu dia akan nampak gitulah. Itu beza dengan Teams. Bila Teams walaupun kau tengah present tapi bila kau tunjuk muka kau dia akan nampak lagi. Yang Teams tu. Sebab bila dia presenting automatic dia akan bila kita tengah ni dia akan off kita punya tu. So yang senang tu kalau kita nak ajar maths tu kita guna pakai apps apa? Maknanya app Jamboard tu lah. Jamboard ke Whiteboard ke Microsoft PowerPoint boleh. Kalau kau nak advance lagi kau pakai ni. Equatio. Ini biasa cikgu sekolah menengah pakai.
yang ni. Tapi pada aku susah sikit. Sebab dia kecil aja kat bawah tu, lepas tu kau kena insert satu baru dia naik dekat kau punya apa ni, paparan tu. Mana? Tak nampak. Yang ni, equation ni. Kau tak ni Ni. share. Presenting. Okay, jap. Aku tak present tadi. Kan tutup tadi kau nak tengok muka. Okay. Alright, nampak ni equation ni. Okay. Okay, ni kejap. Okay, yang ni. Ini biasa cikgu sekolah menengah yang pakai lah. EQUATIO besar. IO, equate IO. Kenapa dia dekat atas tu ini dia salah satu apa kita panggil extension juga. Sebab tu dia duduk kat atas ni. Extension tu nak dapat macam mana tu? Extension tu contoh kau buka baru ni. Kau type lah Chrome extension. Oh, Chrome extension. Chrome extension untuk apa? Contohnya. Ni. Jadi dia akan keluar dekat pergi Chrome Web Store ni. Tak pun kat sini pun ada Chrome Web Store tu. Jadi kau cari lah. Contoh web store kau nak cari untuk apa? Matematik contohnya. Okay, cari matematik. Maths katakan. Okay, dia ada. Nampak? Equation. Dia ada lah. Yang kau tunjuk tu equation tu lah. Ni. Tapi yang ni pada aku tak sesuai lah untuk sekolah rendah kalau dia nak buat pun. Yang tu. Sebab dia macam agak susah sikit. Okay, lagi satu, kau pun boleh pakai ni tau. Apa kita panggil? Google Docs. Google Doc? Google Docs. Boleh juga. Siapa? Aku buka. Ini cara pantas buka Google Docs kan. Kau type dia docs.new. Okay, dia terus buka. Jadi kau tak payahlah pergi dekat apa ni? Google Drive ke apa ke. Okay, kat sini. Macam aku ajar semalam, aku insert ni je. Equation. Okay, bila kau insert equation, dia akan ada dekat sini. Ini new equation ni tak menyala, dia dah keluar equation dia, maknanya kau boleh type lah. Dengan syarat kau kena besarkan ni. Kalau tak, dia tak nampak. Kau kena besarkan tu dulu. Okay, contoh aku besarkan dulu. Dia kena besarkan dulu font. Okay, baru klik new equation. Contoh hari ni aku nak ajar katakan maths. Okay, 8 pecahan Okay, 3. Lepas tu klik enter. Okay, 7. Right? Lepas tu engkau pergi ke tepi. Okay. Yang ni engkau klik. Katakan kau tambah. Tak ada tambah kat sini. Tak ada tambah, kau tambah je macam biasa. Okay. Okay, tambah. Lepas tu kau sambung lah. Apa lagi nak buat? Ni satu-satu. Pecahan lah kan? Ini pecahan, tak pun kau nak buat macam sentimeter persegi ke, contoh ni. Kau nak buat sentimeter padu kan. Kau type sentimeter, kau klik enter, kau letak atas. Jadi tak payahlah kau insert tu simbol tu. New equation tu memang ada ini ada dalam Google Docs. Insert equation. Oh, klik situ dulu, lepas tu baru dia keluar kat situ klik sini, lepas tu tukar font size dia. Tukar size font, baru. Sebab kalau tak, macam kita punya pecahan ni tak nampak langsung. Nampak kecil je. Nampak kecil je. Jadi macam semalam yang aku buat, contoh aku share dekat sini. Contoh ni. Bila kita share sebagai assignment, contoh kan. Jadi budak tu dia kena buat di dalam buku ni ke, di buku ke apa?
Yang ini kalau macam aku selalu aku suruh buat online je. Lepas tu dia type lah. Contoh yang macam yang ni, yang ni semalam mana aku buat apa benda nama yang semalam yang aku buat ni. Untitled, soalan assignment, quantity of fraction. Untitled ke semalam? Okay. Semalam aku pakai ni, aku pakai e-didik punya. Jadi aku tunjuk pakai itulah. Buat pakai equation tu, tunjuk dia. Lepas tu buat apa. Tapi yang ni kalau budak sekolah rendah kau kena ajar lah. Dia buat apa dulu, pergi ke mana, lepas tu buat. Bagi soalan mudah-mudah. Tapi tak boleh tulis pakai pen kan tu? Ini tak boleh tulis pakai pen. Ini tak boleh tulis pakai pen. Kan? Belah kanan sekali. Belah kanan? Ini belah kanan sekali ni. Ni editing ni. Ini editing sama juga kalau kau edit. Gitu juga. Sebab dia, bila kau nak contohnya lah, kau nak lukis kan, kau nak tulis, kau kena insert drawing. Dia. Jadi kalau macam ni, lebih baiklah engkau pakai PowerPoint. Sebab PowerPoint, pada akulah, kalau kau pakai PowerPoint ni, contohlah engkau ada satu soalan, engkau tempik soalan kau kat situ, kan? Lepas tu, bila kau ngajar, kau dah boleh contohnya kau nak pakai kau nak draw. Kau dah boleh dah tunjuk. Jadi kat sini ni apa kita nak buat. Kau pun ambil pen merah. Okay, yang ini kita kena tukar jadi apa. Kalau pecahan, yang ini potong. Okay, lepas tu kau tukar. Jadi dia jadi berapa. Kau bahagi berapa. Jadi budak pun dia terus nampak. Kan, boleh juga. Oh, dekat PowerPoint pun boleh. Maknanya kita setting siap. Maknanya bila kita nak tunjuk tu kita kat situ. Ya, contoh macam tadi aku ambil mana PowerPoint pun memang ada dia punya draw. Kalau nak tulis tu draw ya. Contoh yang ni aku ambil soalan ni copy pergi PowerPoint. Sebab kalau matematik kita nak menunjuk tu macam kita kena tunjuk jalan kira tu. Betul. Allah. Kalau tak boleh nak menulis tu susah sikit. Iya. Sebab itu kita kena melukis tu. Kalau menulis macam tadi susah kalau dengan budak-budak sekolah rendah ni, sekolah menengah lain. Betul tak? Sekolah menengah dia explore lebih sikit. Ya. Okey. Contohlah kita buang ni dulu. Okey, tukar dia punya apa? Alright. Okey, jadi kalau macam kat sini kan, kau nak bagi tahu ini sama maksud dengan 6/7 darab 84. Jadi kau ambil je lah. Pen kau conteng. Okey, 6/7. Okey, ni apa ke dia? Perkataan daripada ni sama dengan darab. Jadi sambil kau cakap kau tu, jadi dia pun fokus jugalah. Jadi kau tukar jadi darab. Okey, darab 84. Allah. Okay, kan jadi tak lawa. Kalau kau pakai stylus pen tu cantik lah. Lepas tu kau tanya pula, 7/84 boleh bahagi 7 tak? Okey, boleh. Jadi, potong berapa? 7 bahagi 7. Kena bahagi ni. Kabuk kat dia. Okey, 7 bahagi 7. Jadi, 1. Soalan sekolah rendah bawah dia ni kalau daripada mesti 1. Yang ni jadi berapa? Suruh dia kira. Kalau sekolah rendah bawah dia mesti akan jadi 1? Yes. Sekolah rendah punya soalan, untuk soalan daripada bawah ni memang sama dengan 1. Okey, faham. Tapi aku tak sampai lagi. Atau kalau dia tak jadi 1 pun, maknanya bila kau darab 2 nombor ni, kau boleh bahagi dia tak ada dapat baki lah. Dia tetap akan jadi 1 juga ya? Dia akan tetap kau dapat nanti jawapan dia whole number. Okey. Kalau setakat ni lah. Tak tahulah pula tiba-tiba soalan kebat sangat dia nak keluar kan? Okey, jadi lepas tu kat sini kau boleh tunjuk dekat budak sama ada kau nak tunjuk kat dia 84 bahagi 7. Okey. Kau ataupun dekat sini kau share dah kau punya ni, budak tu masuk kau suruh dia tunjuk dekat sini. 84 bagi 7 tu berapa jawapan dia.
Jadi Yang ni maknanya pun budak jangan pun ada jadi instruksi. shortcut kan? Boleh? Boleh kan? Boleh share kan? Boleh kan? Boleh share. Ni file. Nampak share tu? Boleh share. Kau share dengan people. Okay. Jadi yang ni nampak tak ada lah macam ni, lepas tu kau tukar. Okay, pergi next slide. Soalan mana pula? Sebab Ni sebab aku sebabnya PowerPoint ni dia macam familiar sikit kan? Ya. Jadi kalau Sebab macam cikgu yang tak biasa, at least dia boleh tempel gambar. Lepas tu ah, conteng sikit kan nak tunjuk. Lepas tu boleh pakai highlighter ni, kau highlight kat gambar tu apa kata kunci. Nampaklah dia punya ni sikit. Okay, highlighter ni kau boleh tukar. Kau nak color-color lain ke apa boleh tukar. Thickness pun kau boleh tukar. Okay. Pen pun sama. Kali ni kalau dalam PowerPoint lah. Boleh tukar. Nak color-color lain, thickness dia ke apa ke, nak jadikan dia jadi macam apa? Kita punya marker ke apa ke, kau boleh tebalkan. Jadi nanti tebal. Okay. menarik, yang ni menarik juga. Benda-benda simple je. Okay. Yang lain contoh macam PDEC. Tapi PDEC tu kalau nak ajar lama. PDEC tu apa? Untuk PDEC tu, okay aku tunjukkan kau PDEC tu kita dalam PowerPoint ada. Dalam kita punya ni mana aku punya ni kejap. Dalam kita punya ni pun ada juga. Ni. Google Slides. Dia boleh combine, boleh digunakan dalam slides atau dalam PowerPoint. Tapi kena install dululah. Okay, example Google Slide kena install? Kena install PDEC tu. PDEC tu kena install. Ni, dekat sini ni. Sekejap. Add-ons ni. Kau nampak? Aku ada PDEC ni. PDEC. Sekejap aku tulis dulu. Okay. PDEC. Dalam apa ni? Extension juga. Chrome extension juga. Dalam Google Slide sama ada Google Slides ataupun PowerPoint. Tapi dua-dua kau kena add on dulu. PDEC PDEC. Okay, contoh cara nak pakai PDEC Okay, kau kena klik dulu dia punya PDEC for Google Slides. Lepas tu open PDEC add-on ni, kau klik situ. Okay, kalau kata kau tak reti nak pakai, kau boleh start lesson. Ataupun kau boleh pilih daripada template yang dia bagi. Dekat sini ada template library. Contoh beginning of lesson. Kau nak letak apa? Text slide, drawing slide, dia ada terus tunjuk. Contoh apa benda? What do you learn from the homework? Contohnya kau gini ke, kau boleh klik kat situ kata kau nak yang ni lah. Okay, bila kau klik kat sini, kau perhatikan engkau punya slide sekarang dia dah tukar. Dia dah tukar dekat bawah ni, ini kau tak boleh buang. Ini akan menjadikan engkau punya PDEC tu interaktif. Okay, soalan ni kau boleh tukar. Kau nak buat bahasa Melayu ke apa ke, gambar tu kalau kau nak tukar jadi orang lain pun boleh. Kalau kau nak biar je gini, biar je lah. Ini soalan kau boleh tukar apa benda katakan. Apa yang kamu faham daripada homework semalam ke, apa yang kita pelajari semalam ke. Maknanya ini permulaan lah, contoh lah kan. Okay. Jadi lepas tu nanti kita buat beberapa dulu. Okay, itu beginning. Habis beginning, katakan kau nak masuk back. Kau nak tengok during lesson. Okay, during lesson ada multiple choice, ada draggable. Jadi bila kau pergi situ, dia keluar kat kau. Kau nak buat true and false ke. Okay, yang ni apa benda macam mana dia buat. Okay, kau boleh pilih kat sini. Kau nak pakai yang mana. Okay. Alright. Itu macam soalan lah. Maknanya kalau katakan kita nak buat soalan true and false kan. So, contoh ni yang tadi during lesson tadi ada true and false ni. Okay, aku pilih yang ni. Maknanya nanti at the end nanti budak tu boleh jawab tu. True ke false.
Contoh. Tapi kita dah setting, maknanya Is this statement? Okay. Okay. Jadi sini kau bagi soalan kau. Okay, betul atau salah? Apa benda yang kau cakap tu tadi, betul atau salah? Jadi budak boleh jawab true atau false. Dia pilih true ke false. Nanti ada arahan untuk dia. Okay, contoh dua ni. Kau dah sudah lah ni. Okay. Dah sudah ni, kau dah habis. Lepas tu kita kena setting lah, true ke false tu. True or false ni kat sini lah, atas ni. Contoh kau nak kata apa benda, formula luas, katakan. Formula ialah tinggi darab lebar, katakan. Okay. True or false? Contoh. Alright. So kau dah ada soalan kat situ. Jadi lepas tu sekarang kau dah habis dah ni. Kau nak publish lah. Okay. Kau pergi sini. Publish your lesson. Kalau kau nak student kau log in, kau kena on benda ni. Kalau kau tak nak dia log in, kau buang je. Nanti student tu akan masuk menggunakan avatar dan nickname. Okay. Aku biasa dia keluar nanti nama lah, lion lah, apalah. Tak kisahlah. Sebab kita nak budak seronok je. Okay. Dah publish. Okay. Pedek ni tak payah buat banyak-banyak soalan pun. Buat sikit-sikit je pun tak apa. Siap buat, kita buat dululah macam tu kan? Kau kena buat dulu. Contoh lah kan, macam kau ngajar ni, kau ada buat satu slide PowerPoint, kau ngajar macam biasa, kau tak buat pedek lagi. Yang last kali je satu slide tu kau nak buat pedek. Tapi macam rugilah sebab tiba-tiba budak kena join kau punya ni nak untuk ini aja. Okay, contoh ni sign teacher. Okay, pedek, authorized with Google. Okay. Kredit apa benda. Tadi untitled. Tukarlah jadi apa benda. Test. Kau macam salah aku buat ni. Jap. Kan aku dah kena gelar. Sekejap ya. Okay, selesai. Back. Kita tak payah N tu tak payah Sekejap. N apa? Yang last kali. Kau nak letak boleh je, tak ada masalah pun. Dia macam lain lah. Okay. Faham? Okay. Kalau ini lain ni. Sorry. Okay. Kau klik start lesson. Bukan tadi, salah. Aku rasa macam pelik. Kak, okay. Soalan dia, aku ada soalan. Contoh kan, okay. Kita nak buat true and false ni. Macam mana kita dah setting ke jawapan dia? Yang ni? Yang ni kau tak payah setting jawapan. Kau tengok dia pedek ni macam mana. Okay, aku start lesson Okay, aku tengok. Start lesson. Lepas tu kau boleh pilih ni. Kau nak instructor paste ke atau student paste. Okay. Yang tu ada dua. Ini maknanya real time. Ini budak tu sendiri buat. Biasa kita ambil ni lah. Real time. Sebab budak tak biasa lagi kalau quiz tu lain. Dia lain sikit. Dia interaktif juga kan? Okay, budak bila nak join, dia kena type join.pd. Nanti kat sini nampak ada khabar. Okay, jadi ni kau tayang kat budak-budak kau. Lepas tu, budak pun type joinpd.com. Join.pd tak joinpd.com. Okay, lepas tu, kau buat tak? Cuma kau try. Baru kau boleh nampak. Okay, aku buka joinpd tu ya? Kau buka joinpd.com. Sekejap. Joinpd.com. Okay. Lepas tu dia tanya kau kod kan? Kau dah type ni. YGMHK.
YG MHK. HK. Young grapes, memorize, hilarious, kangaroos. Okay. Bila kau dah masuk, nampak one student connected. Pair ni pun bagi tahu aku, your first student connected. Start class when you are ready. Jadi kau pun tahu, oh berapa orang student dah masuk. Sini pun dia akan update. 2, 3, 4, 5, berapa dia update. Okay. Dah, kau klik start class. Okay, bila start class, budak pun akan nampak macam kau lah sekarang kosong, betul tak? Sebab kau punya first slide tadi kosong. Okay, tengok ni. First slide kau tadi kosong. Okay. Kau pergi second slide. Okay, nampak dia keluar. Ini yang kau nampak daripada aku punya monitor. Tapi monitor kau lain kan? Monitor aku what from the homework. Yes. Jadi monitor kau nanti lain. Jadi aku ni, ini kat sini ni. Ni nampak cara dia. Kau tunjuk yang ni. So kau bagi masa dekat budak. Okay, berapa lama? Okay, 1 minit. Budak fikir jawab. Lepas tu, sekarang kau show responses. Kau klik show responses ni, nampak? Ini jawapan budak. Jadi budak dia tak perlu takut tau sebab kat sini dia tak ada tau nama siapa, si Polan bin Polan, Dola, Aminah tak ada. Jadi kau boleh scroll, kau tengok kalau kau ada 30 orang kau scroll. Jadi ini tapi kalau dia kata another respond pun dia ada tutorial macam tu. Dia ada lah. Ada. Nampak ada tu. Kalau sama pun dia masih boleh juga. Dia masih boleh. Nampak. Okay. Bila yang jadi tak boleh? Okay, dia akan jadi tak boleh. Sekarang ni aku lock screen. Cuba kau klik, boleh tak? Kejap. Tak boleh dah. Tak boleh. Jadi 2 ni. Jadi bila kau kata okay, masa dah tamat, kau lock screen, maknanya tak ada siapa dah boleh menulis, kau terus show responses. Show responses tu dia akan ada tapi dekat your teacher lock, your current tapi dia tulis tu your current answer, maknanya orang yang sama je lah dia akan tulis. Yes, your dia current answer. Orang lain punya. Sebab sekarang aku dengan kau je ada ni. Orang lain tak ada orang nak masuk, betul jadi maknanya kalau ada orang lain dia akan banyak bawah ni. Dia akan banyak. Okay, dia akan banyak bawah-bawah ni. Okay, jadi dia dekat sini dia lebih kepada two-way communication tau. Jadi sekarang kau pakai Meet ni budak-budak kau. Jadi kau pun okay, kita tengok jawapan pertama. Okay, guna Meet. So kau kena elaborate lah sikit. Ada yang kata minum-minum. Bila pula cikgu suruh minum. Jadi dia macam tu. Lebih kurang. Jadi tak payah kau elaborate semua, macam kau pilih beberapa jawapan. Okay. Okay, lepas tu hide balik. Kita pun move. Pergi the third one. Okay, keluar soalan ni. Dekat engkau dia keluar lain. Kan? Jadi sekarang pilih apa jawapan dia. Okay. Okay, dah. Nampak? Dia pun naik dekat aku ni. Kau dah respon. Nampak? One responses ada. So kita sebagai cikgu pun tak payah tanya dah sudah ke? Dah sudah ke? Kau boleh nampak berapa orang dah respons. Okay. Lock screen. Show responses. Nampak? Kau jawab true tadi. So dekat sini baru kau terangkan. Okay. Jawapan yang sepatutnya apa? Jadi tengok balik hide responses, tengok soalan. Okay. Tinggi darab lebar. Betul ke? Luas segi 4 tinggi darab lebar. Sepatutnya kita pakai apa? Sebab dia 2 dimensi tak ada ketinggian. Jadi kena terang. Jadi itu yang dia lebih kepada two-way communication. Kita lebih kepada menerang. Maknanya kalau kita dah terang, kalau kita nak buat ulang kaji pun boleh juga macam itu kan? Boleh. Okay. Contohlah apa ni, mungkin ada setengah dia takut dia tersalah ke apa ke menerang kan. Jadi macam engkau buat slide yang selepas ini, kau jadikan slide kosong tadi yang tak ada apa dengan budak tak boleh nak interact, tak nak interact. Dekat sini kau conteng lah. Kau conteng apa contohnya. Selepas slide yang ketiga tu kau ada slide keempat kosong, tak ada padded. Okay. Luas segi 4 apa? Luas segi 3 apa? Boleh tulis apa? Tak boleh. Ni tak boleh tulis. Maknanya kau dah ready siap-siap. Masa maknanya masa kita buat tu kita tulis siap-siap ya? Tak boleh. Jadi maknanya sebelum kau present jadi padded tu, dekat sini ni kau dah new slide kat bawah tu. Jadi kau biar slide tu slide kosong. Atau biar slide kosong pula.
engkau dah naik. Okey, mari kita tengok. Ini first time juga ni. Bila kau tanya gitu, bagus juga. Mari kita tengok. Jadi ke? Tak adalah sayang weh. Sebab tadi kita dah show yang ni je dia tak keluar. Nampak slide 4 tak keluar. Kena Dia tak show link. lain kot. Kan? Jadi maknanya kalau nak buat tu, aku kena start lesson lagi sekali. Sebab dia Lepas mesti tu, masuk nombor yang berbeza kan? betul. Lepas tu nanti kod lain pula yang keluar. So tak boleh tambah. Kalau nak maknanya, kau dah siapkan semua sekali, dah ada, baru engkau start lesson. Maknanya dia macam ni, Kak Aida, dia kalau kita nak mengajar tu, sebab tadi dah tunjuk macam-macam jenis apps tu kan. So bila kita nak mengajar tu, kita pilih salah satu yang maknanya yang kita nak guna supaya budak tu tak adalah pening kan. Kalau kita kan kejap kan ajar Jamboard, Jebon lah kan kita ajar. Betul. Kau pilih satu PowerPoint je. lah. Jadi Satu hari satu. Betul. Satu hari satu. Kalau macam Jamboard tadi, lepas tu last kali kau bagi quizzes. Tak ada masalah. Sebab quizzes dia dah biasa tau. Ini kau perkenalkan, mula-mula kau pakai Jamboard. Lepas tu kau masuk pedek. Budak demam lah sekarang. Dia suka je dia buat. Lepas tu bila kau suruh dia ni balik, dia tak kerti bahasa dah. Dia pening lah sebabnya dia dah bercampur-campur. Dia dah campur. Yang dia kata Jamboard tadi tak khatam lagi, tak hadam lagi. Yang ni pula cikgu buat keluar. Cikgu expert. Cikgu expert, cikgu seronok sangat explore. Pening kepala. Sebab benda-benda ni, yang macam pedek ni, maknanya kita tak payah nak nanda. Kita pun malas nak nanda. Aku PKP aku tak mau nanda. Aku nak online tu je nanda. Betul tak? Betul. Jadi kita bagi macam pedek. Kau pun tak payah tanda. Kau bagi soalan ni. Lepas tu kadang kau bagilah quizzes ke Kahoot ke. Tapi memang tapi contoh kalau macam ni maknanya memang kena masa berlaku interaksi lah kan. Dia tak adalah dia boleh berbuat seorang-seorang. Maknanya kita tinggal tu tak ada kan. Tak boleh kan. Kan tadi kan dekat start lesson kan ada 2. Nampak tak yang ni student pace ni? Student pace ni dia membenarkan kita ni ada power untuk engage even bila students tu working through lessons at their own pace. Maknanya bila kita nak kena juga, kita ada juga tapi kita ada power. Kita nak tukar sana, tukar sini. Tapi budak tu dia baru buat situ. Benda ni pada aku lebih baik pakai yang ni. Budak kita dah tak reti bahasa lagi. Kau biarkan dia sendiri sekarang. Kiamat lah. Pilih je yang instructor ni. Dia follow kita. Dia tak boleh pergi dulu. Kalau macam kita pilih yang first ni, yang mula-mula ni tadi, yang student pace ni, okay, kau baru kat sini. Katakan ada 4-5 lagi. Dia dah lain lah. Jadi sekarang kan bila kau tanya balik, dia tak kerti bahasa dah. Dia dah klien lah. Dia dah klien kan. Jadi last kali kau wrap up, kau suruh dia respons. Apa yang dah belajar tadi. Apa yang dia dapat. Yang tu dia type kat chat dekat Meet ni tak apa. Dekat Meet tu dia type je dekat chat tu. Dekat bahagian chat tu apa yang belajar tadi. Dia type je. Tak ada masalah. Kuasa tu je lah yang aku nak tunjuk. Yang lain tu aku rasa macam payah benar kalau untuk sekolah rendah ni. Ambil benda simple-simple. Nanti aku cubalah buat sebabnya aku tengok orang pakai Meet kan. Jadi aku macam nak try juga pakai Meet. Cumanya nak tahu macam mana cara keedah dia tu nak pakai apa nama tu, kita kena bila cikgu Mat ni dia kena menulis, nak kena tunjuk jalan kira kan. Macam kau tu dah pakai pro tu, lagi pro lah sekarang. Bila kau tulis atas Jamboard comel je. Cantik. Dia tak ada lah macam aku ni budak baru belajar slow aja. Macam kau laju lah. Nampaklah pro-nya sesuai dengan nama pun. Kan Surface Pro. Pro lah orang yang megangnya. Alah, beginner baru. Okey lah. Pelan-pelan. Kak, terima kasih banyak-banyak ya ilmu hari ni. Sama. Kalau aku macam nak minta tolong kau ajar lagi, nanti kalau kau free lah boleh lah kan kongsi ilmu. InsyaAllah. Nanti aku share dekat dalam YouTube ni. Tahu? Kita cakap tadi pelik-pelik weh. Kau nak share dalam YouTube? Dia live.
Kuang asam. Ni Cikgu Aida Suzana daripada sekolah mana? SK Section 1 Bandar Kinrara. Terima kasih. Minta maaf ya kalau tadi ada bunyi pelik-pelik ke ada keluar bahasa pelik-pelik itu tau. Kita mengajar sambil seronok-seronok kan. Okey Kak, nanti kalau apa-apa nanti kalau orang ada apa-apa soalan nanti orang kontak Kak balik. Okey, insya-Allah boleh. Maaf saya kalau mengganggu waktu Kak. Tak ada apa. Kita yang mana yang kita mampu tolong, kita tolong insya-Allah. Halal ya ilmu hari ni? Halal. Kembang-kembangkan lah ya. Ya, dah kembang dah ada kat YouTube. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thanks a lot. Bye-bye.